Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul dalam masjid ini, yang mana kita insyaAllah dalam masa di antara maghrib sampai isyak kita akan cuba ambil dan memanfaatkan masa supaya kita bincangkan satu tajuk yang sebenarnya saya pun terkejut juga bila dapat tajuk ni, sebab pergi bercakap tentang Ibn Sina pada masjid nama Ibn Sina. Ala kulli hal, kerana apa? Kerana perkara ni penting, dan saya sendiri secara peribadi melihat tajuk tentang perbahasan tentang akidah Ibn Sina ni, ataupun macam tajuk diberikan Ibn Sina di dalam mizan syariah, mizan akidah, timbangan akidah Islam. Tajuk yang kadang-kadang macam tak dibincangkan atau tak dibahaskan oleh siapa pun. Orang macam nak sebut takut-takut. Sebab itulah, kerana beliau bukanlah seorang yang kecil dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, hatta nama beliau ni terkenal di barat. Avicenna tu actually bukan di Ibn Sina, dia Avicenna tu tempat lahir dia, Avicenna, yang dia gunakan nama tempat dia lahir sebagai panggilan untuk Ibnu. Kalau ada sebut Ibnu Sina ni, automatik orang tahu dia Arab. So barat bila dalam nak dia ada kena dengan Arab. Barat bila nak letakkan satu benda macam ni, dia orang akan larikan, dia tak nampak langsung. Hatta cuma besarnya nama dia dalam sejarah. Hatta perkataan medicine is actually Midad Sina. Midad Sina, yang ini Midad tinta, Sina Ibn Sina, itu medicine, kalau medicine. So jadi kerana mungkin kedudukan beliau dalam sejarah Islam atau sejarah dunia ni besar, perbahasan berkenaan dengan tajuk akidahnya tidak banyak disentuh atau tak banyak dibincangkan. Saya perhatikan macam tu. Dan orang macam takut-takut nak sebut. Sebab kalau orang kata sebut-sebut tu, kebiasaannya orang kata benda ni kembali kepada Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim Al-Jawziyah, yang jelas-jelas menyebut tentang tajuk akidah Ibn Sina. Pada mereka menyentuh pembahasan berkenaan falsafah dan siapa yang tersesat daripada umat Islam kerana berkecimpung dengan falsafah. So lalu terkeluarlah tajuk berkenaan dengan Ibn Sina ni sebagai nama-nama popular yang terlibat dengan masalah akidah, yang rosak akidah kerana terlibat dengan falsafah. Tapi dalam masa sama banyak lagi nama-nama lain yang tak disebut, seperti Imam Ghazali rahimahullah, Ibn Salah pengarang kitab kitab Ulumul Hadis Ibn Salah, pun ada menjelaskan berkenaan dengan kedudukan Ibn Sina. Bahkan dia gunakan lafaz yang agak kasar, syaitan daripada syaitan-syaitan. Ni cili benda ni dahsyatlah kalau kita dengar. Cuma sebelum kita bincangkan berkenaan tajuk akidah dan apa benda yang berkaitan dengan tajuk dia punya pegangan ataupun yang menyebabkan para ulama mengkafirkan dia, boleh kita bincangkan sikit berkenaan masalah kedudukan dia sebagai manusia yang pernah ada nama dalam masyarakat dan sampai sekarang masih lagi. Even dekat satu hospital di Shah Alam ditukar kepada Avicenna, baru saja dirasmikan oleh Sultan Selangor. Jadi kita sebut pula kat sini lagi tajuk, kan. Ala kulli hal, kebenaran itu adalah kebenaran yang sepatutnya kita ikut. Tak perlu kita bimbangkan berkenaan masalah apa yang dikatakan oleh orang ramai hanya kerana untuk meredakan akan perasaan semua orang. Kita ni memang takkan boleh redakan semua manusia. Lepas tu pernah disebut ridhan nas, dia kata adalah ghayatul la tudrak. Redha manusia ni adalah matlamat yang takkan boleh capai. Kalau kita sebut benda benar, mungkin ada orang tak suka juga. Kita sebut benda tu sekian pun sama juga. So dengan sebab itu kita akan ambil sikit tentang beliau. Baik, nama beliau sebenarnya adalah Abu Ali, gelaran dia, kunyah dia Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali
bin Sina. Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Yang mana dia lahir pada tahun 370 Hijrah atau bersamaan dengan 980 Masihi. 980 Masihi kita kat Malaysia buat apa? 980. Orang Melayu buat apa zaman tu? Sebelum dah 990. Dia pasal ada apa? Kalikan dalam 370 Hijrah tu ada setengah-setengah riwayat menyatakan Islam sampai Malaysia, tanah Melayu dah. So ada kubur di Kedah tu yang tahun dia apa? Dan 300 lebih. Allahu a'lam. Tapi kita tahu bahawa tahun 370 Hijrah, tahun itulah dia lahir dan dia mati tahun 427 Hijrah bersamaan dengan 1037 Masihi. Sebelum Empire Melaka lagi lah. Dia mati 1037. 427 dia lahir. Dia mati. So dia lahir di satu kawasan di satu kampungan nama Avansya di dalam sekarang ni kalau ikutkan nama tempat dulu Bukhara lah. Kat sini zaman sekarang ni dalam Uzbekistan. Satu kawasan wilayah di Uzbekistan. Sekarang dulunya Bukhara. Dan dia mati di satu perkampungan Hamdan di Iran. So dia berpindah di akhir hayat dia mati di kawasan jajahan Iran sekarang. Dan memang kalau ikutkan kepada bidang dia ni seorang yang sangat masyhur dengan bidang perubatan falsafah dan memang dia sibuk dengan dua perkara berkenaan lah, banyak benda lain dia terlibat tapi tajuk tu yang lebih utama yang banyak orang bincangkan bila sebut Ibn Sina, nama dia perubatan. Okey. Terutama buku yang dikarang. Dia banyak karang buku dan setengah para ulama kumpulkan buku karangan dia, beliau mencapai jumlah 200 buah naskah. 200 buah tajuk lah. Tapi dalam banyak tadi yang dia terkenal dengan Al-Qanun fit Tibb. Qanun fit Tibb. Yang mana ia pernah menjadi rujukan di barat sebagai buku rujukan perubatan selama 700 tahun. 700 tahun. Dia pakai daripada zaman tu sampailah berakhir tak digunakan lagi, tapi buku tu menjadi rujukan. Sebab banyak benda-benda penyakit macam batu karang dan sebagainya, dia antara yang berikan penjelasan betul berkenaan dengan macam mana benda terjadi dalam badan manusia. So jadi secara hidup dia sebenarnya kalau kita perhatikan dia memang besar macam mana kalau kita lihat dari segi tanpa sebarang panggil berat sebelah. Memang dia sendiri pun mengaku bapak dia Syiah. Dia bapak dia sendiri adalah itu dinamakan Husain bin Abdullah bin Hasan tu adalah seorang daripada keturunan memang membesar sebagai seorang Syiah. Dia Syiah dan dibesarkan Ibn Sina dalam keadaan sebagai seorang Syiah. Memang dia tak pernah menafikan benda berkenaan, bahkan dia sebut sendiri tentang bapa dia. Bahkan dia katakan bahawa dia dan bapa dia dahulu pengikut kepada atau berpegang kepada fahaman atau pegangan yang dibawa oleh Hakim Al-Ubaidi. Yang mana terkenal disebut Hakim Ubaidi ni, dia adalah memang dikatakan yang memerintah di Mesir ketika itu. Dia orang memang zaman di mana mulai kerajaan Fatimiyah. Dia orang anggap di sana itulah tempat dia orang punya tempat rujukan kepada agama. Dia kata dia sendiri kata ana wa abi min ahli da'wati Hakim. Itu Hakim Ubaidi alladhi kana yahkumu bi Misr. Dia kata aku dan bapa aku adalah dari ahli dakwah Hakim. Hakim Ubaidi itu pemerintah Mesir zaman berkenaan. Jadi dia ni memang inilah daripada Qaramitah, daripada Batiniyah yang kita kata benda ni memang ada dalam diri dia. Cuma benda tersebut dari segi masalah penzahiran, pasal ketika perbincangan berkenaan buku-buku perubatan dia memang tak dibincangkan sangat sebab orang tak baca buku lain falsafah yang ditulis. Ini yang kita tahu bahawa bila para ulama yang mengkaji falsafah akan melihat pada buku dia yang berfalsafah, bukan masalah buku perubatan. So, buku perubatan dia Qanun fit Tibb tu memang orang kata itu memang purely perubatan. Buku tu 4 jilid, ada 3 jilid dalam bahasa Arab, semua tentang perubatan. Tak ada bincang benda lain. Jadi memang kalau nak katakan berkenaan masalah baca buku tersebut, orang takkan nampak akidah dia. Tapi akidah dia muncul pada bila dibincang kenabian, ketuhanan dan sebagainya, yang ada kitab-kitab lain karangan dia yang bincangkan sudut-sudut berkenaan tentang macam mana Nabi tu jadi Nabi, macam mana tentang Tuhan. Yang mana benda-benda tersebut menyebabkan dia terkeluar kata-kata yang membawa kepada dituduh dia sebagai kafir. Ini sebenarnya bukan setakat Syiah tadi, hatta terkeluar daripada Islam disifat kerana ni. Okay. Dia kalau ikutkan kepada kehidupan dia, bila dilahirkan dekat situ dekat perkampungan berkenaan,
Dia besar dalam jagaan bapak dia, dan dia dulu memang menemani bapak dia dalam himpunan-himpunan rahsia yang bapak dia ikuti dan sebagainya. Dan dia pindah ke Bandar Bukhara tu sendiri, tinggal di situ, dan dia masuk pada peringkat awal belajar di sana. Memang kalau kepada kecerdikan, dia cerdik. Dia hafal Quran kurang daripada umur 10 tahun. Sebelum 10 tahun dia dah hafal Quran. Dan ini sebenarnya anak-anak tuan-tuan pun boleh. Cuma biasa orang tak hantar anak kurang daripada 10 tahun pergi belajar hafal Quran. Tapi di sana macam di tanah Arab benda tu biasa. Anak-anak tu hafal Quran sebelum 10 tahun tu biasa. Sebab cara pemikiran mereka tentang pendidikan Quran tu penting. Masuk Quran dulu, lain masuk kemudian. Itu memang benda tu ada. Keprihatinan hatta sampai sekarang. Sebab tu kalau di tanah Arab mana anak-anak hafal Quran tu tak pelik. Tidak menjadi satu kepelikan. Macam kita pernah sebutkan, kita kata boleh sebut Al-Hafiz dalam istilah orang Arab atau ulama Islam. Hafiz tu hafal hadis, bukan hafal Quran. Orang hafal Quran tak digelar Hafiz, dia panggil Qari je. Dia Qari, orang yang banyak baca Quran. Tapi tak ada benda tu menjadi perbezaan. Tapi kalau kita, alhamdulillah di Malaysia ni, kalau orang kata hafal Quran, dia boleh ada allowance. Kalau pergi ke Jabatan Agama Islam, dia pergi murajaah, baca hafalan dia, tak tahu lah kat Perlis, tapi kat Kuala Lumpur ada. Dia pergi daftar, kemudian dia masuk ujian, lalu dibayar dia duit setahun berapa ribu untuk pastikan dia terus menghafal Quran. Wallahu a'lam. Tapi secara basic dia, kita kata benda ni memang betul, memang dia seorang yang cerdik. Memang banyak sebenarnya orang-orang yang cerdik dia melampau ni, kadang ada kalanya bawa kepada bagus, tapi ada kalanya bawa kepada benda macam ni. Kecerdikan tadi membawa dia kepada berfikir luar biasa daripada sepatutnya, atau berlebihan, macam Ibn Arabi Wahdatul Wujud yang terkenal dengan masalah apa dikafirkan oleh para sahabat kerana kata-kata dia yang menunjuk kepada kekufuran. Dia pun memang macam tu juga di sisi para ulama yang mengkaji pemikiran. Dia kata dia cerdik. Cerdik tu satu benda bagus, tapi bila orang tu tak dipandu kecerdikan dia dengan betul, dia mungkin akan keluar daripada agama kerana menyangkakan dia lebih bagus daripada yang lain. Macam mana ialah berbangganya iblis dengan kecerdikan, kedudukan yang dia ada, dia kata lagi baik Bani Adam. Walaupun dia tak patut buat benda berkenaan, tapi benda tu berlaku. Kecerdikan kadang-kadang ada manusia tertipu dengan keupayaan diri sendiri, lalu dia akan rasakan bahawa apa kata-kata dia semua betul. Sebab dia cerdik. So macam Ibn Sina ni, memang ketika kurang daripada umur 10 tahun, dia dah pun terlibat dengan dia dah hafal Quran dah. Dan bahkan dia berkecimpung dengan ilmu-ilmu adab, syair dan sebagainya sebelum pada umur kurang daripada 10 tahun. Memang terkenal dia macam tu. Dan memang kita kata memang banyak para ulama, macam Imam Syafi'i sendiri pun dia adalah cerdik. Dia baca apa-apa, satu kali baca dia ingat. Sebenarnya orang cerdik ni banyak pada manusia ni ada. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kecerdikan tadi tu ada kala membawa manusia tadi lupa berkenaan dengan anugerah Allah Ta'ala tadi untuk dibawa kepada kebenaran, bukan bawa kepada perkara yang lain. Jadi dia membesar dan dia hafal Al-Quran dan kurang daripada 10 tahun, dan dia mula belajar ilmu-ilmu fiqh, falsafah, perubatan dan adab, dan dianggap Ibn Sina seorang anak murid kepada orang alim yang itu nama dia Abu Abdullah An-Naili, yang masyhur dengan ilmu falsafah. Dan dia besarlah mengosongkan masa dekat Ibn Sina ni, ajarkan dia macam-macam seperti dalam tajuk ilmu mantik contohnya. So dia akan terlibat dengan falsafah, mantik, di situ ilmu yang mula-mula sekali. Jadi dalam masa yang sama, bila dia dah cerdik ni tadi dan dia terlibat dengan sikit perubatan sebagainya, Allah Ta'ala buka ruang untuk menjadi terkenal. Bila mana pemerintah atau raja, seorang sultan zaman berkenaan, Nuh bin Mansur As-Samani, sakit. Dan Ibn Sina ketika itu umur bawah 18 tahun. Dia telah cuba mengubat raja sultan berkenaan dan sembuh. Maka di situ dibukalah pintu. Bila dapat sembuhkan raja, sembuhkan sultan dan sebagainya, pintu tu buka luas. Mana diberikan dia macam-macam kemudahan, macam-macam kebaikan dan sebagainya, kemudahan oleh raja. Maka dekat situ dah menaik lagi nama dia, terkenal. Ini memang kita kata antara perkara yang berlaku lah. Jadi bahkan dia dapat duduk dia dalam istana dan sebagainya. Jadi Ibn Sina ni dia kata bila sebutkan keupayaan dia hafal Quran kurang 10 tahun, dia masuk dalam adab pun kurang 10 tahun, bincang berkenaan dengan syair dan sebagainya. Dia kata, dan dia juga pandai perkiraan Hindi. Dia kata hisab Hindi ni ada masalah ilmu khas yang orang India ada, macam ada kiraan macam tarikh bila nasib baik, nasib malang sebagainya. Okey. Dan ditambah pada fiqh, dan dia kata walaupun dalam kehidupan dia tu banyaklah benda-benda yang berlaku, tapi dia ni memang dengan dia memang suka sangat tinggal kat negara dia sebenarnya.
Dia keluar musafir pun hanya belajar je. Pergi Khawarizm dan juga pergi Hamdan yang Iran tadi hanya kerana belajar. Lepas tu dia patah balik ke negara asal dia. Tapi pada satu peringkat pernah timbul disebut dalam sejarah bahawa orang kenakan dia tuduhan dia membakar perpustakaan kerana nak pastikan orang tak tahu ilmu datang mana. Wallahu alam. Tapi dengan sebab itu dia mula lari, tinggalkan tempat asal dia dan pergi pindah ke tempat lain. Okey. Jadi bila kita lihat dalam konteks masalah apa dia punya kepandaian, kecerdikan dan apa sumbangan dia kepada dunia ni, mungkin ini yang saya kata tadi, orang ramai payah sikit nak bercakap tentang dia. So, bila sebut tentang dia punya kelebihan dan kepandaian, jasa dia kepada perubatan, orang ramai akan mula tak nak cakap berkenaan dengan kesilapan dan kesalahan yang ada. Dan kalau boleh tutup, tak usah bincang, jangan cakap langsung. Sedangkan kita tahu bahawa sebenarnya macam kita bila kita sebut, macam kita letakkan nama masjid, nama tempat bersempena seorang tokoh yang kita pilih tadi, kita mesti pastikan dia seorang yang bersih daripada perkara-perkara tertentu, terutama masalah akidah. Ini kena penting sebab kalau dia kata masalah bila contoh macam lah, katakanlah macam apa, Astura Jabat. Kalau dia kata ada kampung sini letak masjid nama Astura Jabat, masalah lah. Orang akan lintas kampung tu kata macam apa pasal? Ini pelik kan? Kita akan letak nama. Tapi lah macam saya sebutkan tadi, kerana tak banyak orang bincang tentang masalah akidah Ibn Sina ni, apa masalah dia? Tang mana yang tak dipersetujui oleh para ulama? Dan kenapa ada setengah-setengah para ulama boleh gelar dia syaitan daripada syaitan-syaitan? Ini kasar. Kita dengar sangat kasar. Tapi ialah bila kita sebut orang yang mengatakan tadi, siapa yang bercakap? Bukan Ustaz Adli, bukan orang sekian, bukan orang sekian. Bahkan yang bercakap tadi ulama-ulama Islam yang terkenal. Terutama contoh macam saya sebut tadi kan, Ibnu Salah. Ibnu Salah dia adalah seorang ulama ulumul hadis yang sangat-sangat kita terkenal. Bahkan tuan-tuan belajar ikhtisar ulumul hadis ke, buku yang antara awal dikarang tentang ilmu hadis secara terperinci, tersusun, dikarang oleh Ibnu Salah. Lepas tu para ulama ambil buku itu, ringkaskan, kemudian syarah balik, kemudian sekian sebagainya, tambahkan tajuk dan sebagainya. So dia cakap, dia kata Ibn Sina ni syaitan daripada syaitan. Ni memang kasar. Tapi soalan sekarang ni pasal dia bukan sezaman. Ulama-ulama yang bercakap tentang Ibn Sina ni, keseluruhan mereka yang melakukan hukum bukan sezaman. Bukan hidup sekali dengan dia. Dan ini tajuk-tajuk yang penting. Sebab kalau sekiranya seorang ulama tu hidup sezaman, mana saya dengan orang tu hidup zaman, dan apa kata-kata kami satu sama lain, para ulama tak benarkan untuk dinukilkan. Dianggap kalau nukil pun tak boleh didalilkan. Sebab kerana kadang-kadang dalam tempoh dalam tajuk orang hidup dengan orang hidup ni ada persaingan berlaku. Contoh macam zaman dulu, Imam Malik pernah lafazkan kepada Ibnu Hisham kitab sirah tu kan, Ibnu Ishaq pengarang kitab sirah, Muhammad bin Ishaq, telah dikatakan oleh Imam Malik kepada Ibnu Ishaq ni dajjal min dajajilah, dajjal segala dajjal. Tapi bila kita tengok balik kenapa, dia ada cerita dia Muhammad bin Ishaq pernah kata pada orang ramai, "Meh sini, bacakan aku ilmu Malik. Aku tunjuk mana betul mana salah. Meh sini baca pada aku ilmu Malik. Aku tunjuk mana betul mana salah." So jadi Imam Malik sampai kepada dia berita kata-kata Muhammad bin Ishaq ni, sampaikan dia pun dengan geram terlafaz dajjal, dia segala dajjal. Walaupun kita tahu Muhammad bin Ishaq dia walaupun dalam keadaan macam tu, dia punya periwayatan diterima. Kalau gelaran dia sebagai mudallis, mana maksud dia kadang-kadang bila dia kata an dan dia dhaif, itu bukan syarat menyatakan dia tak boleh dipakai. Kalau dia kata hadatsani, akhbarani dan sebagainya, hadis dia diterima. Cuma dia ada masalah sikit kalau suka skip. Tapi perbuatan jadi kalau kita ikutkan Hasan Al-Basri pun sama. Bila sebut an tadi, tak boleh. Para ulama akan kata ini mudallis. Geng ni suka skip. Dia suka langkah untuk guru. Jadi orang ingatkan dapat daripada orang tu, sedang dapat dari orang ni. Dia langkah. Itu benda biasa berlaku. Tapi dia sendiri bukan ditolak. Walaupun sebenarnya disebut oleh Ibnu Ishaq dajjal min dajajilah. Sebab ini para ulama pernah bahaskan tentang kalau kita baca tentang sejarah para ulama yang sezaman, yang saling melafazkan kalimah di antara mereka, kita boleh dengar tapi jangan riwayatkan. Atau kita riwayatkan tapi kita tak boleh jadikan dia sebagai dalil untuk tolak orang ni sebab orang ni kata. Sebab ini kena faham, pasal sezaman dia akan timbul masalah, ada persaingan.
Tak kira siapa yang memang ada persaingan. Contoh macam kita buat ceramah sini, ustaz tu buat ceramah sana. Lepas tu sana lagi ramai dari sini. Kita mulalah cari jalan untuk cakap benda dia tak best. Itu masalah. So jadi bila saya sebutkan tadi, saya kata keseluruhan ulama yang mengkafirkan atau mengatakan Ibn Sina ni terkeluar daripada akidah, bukan ulama sezaman dia. Erti kata lain, benda tu dihukum di atas apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan daripada bentuk ilmu. Dan ulang balik, dia bukan buku qanun fiqh, bukan peraturan dalam perubatan yang dipakai dan dia menjadikan dia terkenal. Bahkan yang dibincangkan adalah kitab-kitab seperti Ilahiyat, Nubuat dan sebagainya yang dikarang oleh Ibn Sina berkaitan dengan kenabian, ketuhanan. Dia bincangkan tentang tajuk ketuhanan dan kenabian tadi daripada sudut falsafah. Yang mana kita kata benda tersebut adalah sangat bahaya. Lepas tu zaman kita sekarang ni bila ada orang kata nak balik pada ilmu kalam dan sebagainya, dia ada masalah. So, ilmu kalam ni sebenarnya mengeluarkan orang daripada masalah keyakinan kepada kecelaruan. Maka memang kita kata itu sebab kenapa Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, dia sendiri pun mengarang buku dan juga menjelaskan bahawa tak beloknya akan ilmu kalam ni dipelajari. Bahkan dia ada karang buku Tahafutus Falasifah, kecelaruan akan ahli-ahli falsafah. Walaupun dia pernah terlibat sebagai ahli falsafah, tapi dia tak suka benda berkenaan. Maka memang apa yang dikatakan oleh Ar-Razi, dia kata tidak ada orang yang lebih was-was ketika kematian berbanding ahli falsafah. Nak mati pun dia was-was lagi. Betul ke nak mati ni? Dia masih lagi was-was. Ini kena faham. Sebab tu kenapa bila tentang Ibn Sina ni, hukum para ulama kepada dia bukan berkenaan dengan tajuk perubatan yang dibincang. Tak ada kaitan. Apa perubatan yang dikaji tu memang fizikal. Dia cerita berkenaan dengan saluran darah ke, tentang paru-paru ke, tentang sekian ke, tentang bahagian badan manusia, tulang. Memang tajuk tu dia tak ada masalah. Tak ada dia masukkan. Tapi yang perbincangan para ulama ada berkenaan masalah falsafah atau akidah yang berpunca dari falsafah yang dia cuba untuk sampaikan atau dia tulis. Dan kerana ini yang para ulama telah menganggap pemikiran atau apa yang disebut oleh Ibn Sina ni ada masalah. Okey. Dan sebenarnya pemikiran Ibn Sina ni, yang falsafah ni, dia sambungan kepada pemikiran Al-Farabi. Dan memang Al-Farabi pula ambil falsafah dia secara tabi'i dan falsafah dia, ketuhanan dia, dan gambaran tentang kewujudan dan gambaran tentang benda-benda yang wujud. Dia ambil daripada dan diperkembangkan daripada apa yang disampaikan oleh Aristotle, Plato dan sebagainya. Memang ambil daripada zaman dulu punya. Memang ambil daripada Greek. Sebab itu falsafah ni sebenarnya memang dia bukan ilmu Islam, tapi diislamkan kemudian. Hatta kalau tuan nak tengok betul-betul jadi Islamnya falsafah ni pada zaman Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, dia lah yang mengislamkan falsafah. Adapun falsafah ni pada asal bukan Islam. Memang ambil ilmu Greek, yang mana bila perbincangan tu dibuat memang sangat-sangat bahaya. Sebab dijadikan akal sebagai dalil. Sebenarnya kita tahu bahawa dalam konsep agama, akal bukan dalil. Akal ni pemandu kenalkan kita dalil. Akal adalah pemandu saja. Macam tuan-tuan nak pergi pejabat mufti, kan panggil teksi. Orang teksi tu bawa kita pergi sampai ke pejabat mufti. Sampai pejabat mufti kita tanya soalan. Lepas tu kita turun balik, masuk dalam kereta. Driver teksi tanya, mufti cakap apa? Mufti kata tak boleh, haram. Driver teksi pun kata, salah mufti tu. Yang betulnya halal. Kita tanya, dia bawa kita jumpa mufti, terima kasih lah. Tapi dia bukan mufti. Dia pemandu kita untuk bawa pergi kita pejabat mufti, bukannya dia mufti. Sebab tu itu akal. Akal bawa kita kenal dalil. Akal bukan dalil. Akal bukan dalil. Tapi dalam falsafah, akal itu dalil utama. Bahkan mengatasi daripada dalil. Ini problem sebenarnya. Sebab kat sini yang kita kata kadang-kadang melampaunya orang dalam pemikiran, dalam akal ni, sampaikan dia boleh keluar daripada agama. Dan dia tak sedar. Dia tak sedar. Okey? Jadi kita kata dalam perkara ni memang dia kata benda ni memang tajuk tentang pengkafiran dia ni, pasal kes lah, pasal perbincangan mereka ni masuk pada asas kewujudan, benda-benda wujud, penciptaan alam dan sebagainya. Jadi disebutkan tentang perkara ni macam Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia sebutkan berkenaan ni, bahkan kekufuran ni bukan dia mulakan dengan Ibn Sina, dimulakan dengan Farabi. Okay? Dan kita Al-Muqidh min ad-Dhalal, karangan Imam Al-Ghazali, dia memang sebut bukan setakat Ibn Sina, bahkan Al-Farabi, tempat di mana Ibn Sina ambil ilmu dia
pun dikirakan sebagai terkeluar dari agama. Okey, apa usul yang mereka masalah sebenarnya? Kita nak fahamkan sekarang belah mana masalahnya, pemikiran-pemikiran yang ada. Okey. Diorang kata ada 3 benda yang utama yang kita kata daripada punca itu dikafirkan Ibn Sina ataupun dianggap Ibn Sina terkeluar Islam oleh para ulama selepas daripada dia. Lepas mengkaji buku-buku dia, dianggap dia terkeluar dari Islam sebab kerana ada 3 perkara utama. Okey. Jadi perkara utama yang dikatakan tu adalah pertama sekali dia tak percaya berkenaan dengan badan manusia ni akan dikembalikan semula. Ni, balik dengan jasad ni. Kita tahu kebangkitan sebab kematian nanti dengan jasad. Tapi dia tak setuju. Sedangkan kita tahu bahawa benda-benda berkenaan kan, macam hujah dalam Quran Karim, bagaimana orang-orang musyrikin dahulu sendiri pun menolak apa yang Nabi bawakan adalah bila mana contoh dalam surah Yasin. Kan bila kata awalam yaral insan, tidak akan melihat manusia anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Adakah tidak melihat manusia bahawa kami telah ciptakan dia daripada tisisan air. Tisisan air. Tiba-tiba dia lupa kejadian asal dia, dia lupa tentang asal kejadian dia dan dia menentang. Dan dia menentang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan dia lupa kejadian kami, dia buat untuk kami perumpamaan, dia lupa kejadian asal dia. Dan kata-kata musyrikin dahulu kepada Nabi, qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapakah boleh hidupkan tulang selama mana ia hancur berkecai? So Quran jawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan hidupkan tulang belulang tu semula adalah Tuhan yang ciptakan dia mula-mula sekali. Mana Tuhan yang mula-mula jadikan dia boleh ulang balik ciptaan dia. So ini semuanya adalah dalil, dan banyak lagi dalil berkenaan dengan pengembalian semula jasad kita pada hari kiamat nanti. Kan? Jadi bila macam ayat yang lain Allah katakan ayahsabul insan allan najma'a izamah. Allah kata bala qadirina ala an nusawwiya banana. Adakah menyangka manusia kami tak boleh himpunkan balik tulang dia? Boleh tulang dah hancur berkecai nak kumpul balik, macam mana boleh? Allah Taala jawab bal, bahkan kami ini qadirin, berkuasa ala an nusawwiya banana. Hujung jari dia pun kami akan boleh buat balik. Ini walaupun kita tahu benda ni macam satu dalil kenaan macam ni, hujung jari kita ni semuanya unik. Mana Allah Taala akan jadikan balik nanti akhirat nanti macam mana sekarang ni, macam inilah rupa dia. Kembali semula menjadi asal. So ini antara perkara pertama lah yang dibincangkan oleh para ulama tentang tidak setujunya berkenaan dengan tajuk ni Ibn Sina. Kedua, benda yang besar juga yang dikatakan adalah dia tak setuju berkenaan alam ni diciptakan. Bagi dia alam ni azali. Alam ni azali, maksud dia tidak ada awal. Tidak ada awal. Dan ini bertentangan berkenaan dengan firman Allah Ta'ala dan hadis Nabi. Sebab kita tahu bahawa Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala jadikan bumi, Allah Ta'ala jadikan langit yang asalnya tidak wujud. Bukannya dah ada. Sebenarnya benda macam ni kadang-kadang dalam falsafah timbul sebab apa? Sebab diorang kata, yalah macam bila zaman dulu pun sebelum daripada Edwin Hubble punya teleskop dibuat, memang ahli sains di barat pun menyangka bahawa alam ini statik. Statik. Dulu, kini dan selamanya macam ni. Tak pernah berubah. Sebab diorang bayangkan kalau berubah akan nanti bintang jatuh, ini jatuh, ini jatuh, ini jatuh. Jadi dibayangkan tak pernah ada awal, tak pernah ada akhir. Ini masalah. Sebab bila dia cakap tak ada awal tadi, dia kata alam ni azali, ini bertentangan dengan segala nas-nas yang datang Quran dan Sunnah Nabi SAW. So Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni dalam tempoh masa pun Allah Ta'ala bagi tahu. Bumi dalam tempoh 4 hari, langit dalam masa 2 hari. So bila ada penciptaan berlaku, so Quran kata ada cipta, dia kata tak ada. Mana boleh? Pasal dia gunakan falsafah tadi ataupun logik tadi untuk mengatakan kalau ada peralihan perubahan, alam ni akan rosak. Macam inilah macam tuan-tuan bawa kereta dekat jalan raya. Aksiden berlaku sebab apa? Sebab kereta jalan raya aksiden? Sebab bergerak. Cuba semua diam. Cuba semua kereta diam, tak usah jalan. Berlanggar tak? Logik ni tak berlanggar lah. Tengok macam. Tapi problem ni sekarang ni, alam semesta ni, dia mesti ada awal dan akhir. Dia ada permulaan tadi. Yang kita kata yang bagi Ibn Sina, dia anggap tak ada permulaan. Dia kata. Sebab dalam permulaan tadi, perkembangan alam dan sebagainya, kalau ada permulaan, maka mustahil ini, dia banyak benda. Dia mustahilkan.
Sebab dia itu benda ni, pegangan apa Ibn Sina sebut ni bukan setakat dia, bahkan memang ahli falsafah barat pun, bahkan ahli sains di barat sebelum Edwin Hubble punya penemuan tentang apa redshift, peralihan, dia dapati bintang-bintang semua bergerak, mengembang, alam semesta ni mengembang. Sebelum penemuan tersebut memang diorang menyangka bahawa alam ni statik. Hatta Albert Einstein yang buat tentang bom atom tu kan, dia sendiri pun menyangka bahawa alam ni statik. Dia tak berani cakap tentang alam ni berkembang. So benda tu akan mendatangkan masalah. Kalau dia berkembang nanti macam mana peraturan dia macam beralih. So macam dia kata anggap benda ni mustahil berlaku. So dia kata alam ni statik. So apa yang dikatakan oleh mereka ni, Ibn Sina pun ambil daripada falsafah Greek juga. So dia anggap bahawa alam ni tidak ada awal. Qidam. Alam ni qidam. Tidak ada awal. Ini adalah mustahil. So Allah Ta'ala sebutkan, ada bahkan Nabi SAW sendiri dah nyatakan. Macam dalam hadis Nabi kata, kan Allah walam yakun syai'a wa kana arshuhu 'alal ma'. Dahulunya hanya ada Allah. Kan? Dan dikata dan apa tak ada benda lain, dan arasnya di atas air. Allah Ta'ala baru ciptakan langit dan bumi lepas tu. Dan sebelum itu tak ada langit, tak ada bumi. So bila dia kata alam ni adalah azali atau qidam, tidak ada awal, ini keluar Islam. Memang terkeluar daripada agama. Sebab kita kadang nak logikkan sangat berkenaan dengan satu perkara sampai kita langgar nas yang soreh daripada Allah dan Rasulnya. Ini dikatakan keluar agama. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang timbulkan oleh Ibn Sina yang besar, yang kata Imam Ghazali sendiri kata ini punca dia dikafirkan. Okey, yang ketiga adalah dia kata Allah Ta'ala tahu tentang perkara-perkara ni yang kuliat ni. Mana perkara menyeluruh. Mana dalam umul kitab yang ada hanya perkara menyeluruh. Benda detail kecil-kecil yang berlaku Allah tak tahu. Ini bertentangan juga dengan Al-Quran. Kan, bila Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran Karim berkenaan dengan teliti. Pasal Allah Ta'ala dia gelar dirinya sebagai Al-Latif. Kan, bila kita tahu bila sebut Al-Latif ni, orang kita salah sebut sebenarnya Al-Latif dengan lembut. Al-Latif ni yang tahu luar dalam. Tahu luar, tahu dalam. Yang ilmu dia sangat halus terhadap hambanya. Sebab tu bila kita baca ayat Al-Quran yang datang, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'. Kan? Allahu latifum bi'ibadihi. Allah lah yang amat halus pengetahuan terhadap hambanya. Yang yarzuqu man yasha'. Dia rezeki kepada siapa yang dia nak. Maksud dia, siapa patut dapat banyak, siapa patut dapat sikit. Allah tahu apa yang patut, apa yang tidak. Pasal itu sebab tu dia sebutkan perkataan kalimah latif tadi. So dia latif ni maksudnya dia memang menyebut berkenaan dengan tajuk segala benda yang kecil atau besar dia tahu. Tapi bila macam disebut dalam Quran dalam surah Al-An'am ayat yang ke 59. Allah nyatakan wa indahu mafatihul ghaib. Dan si Allah Ta'ala kunci-kunci perkara ghaib. La ya'lamuha illa hu. Tak tahu kunci-kunci perkara ghaib ni kecuali dia. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa di daratan dan apa di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin. Dan tak gugur sebarang daun. Daun tu gugur, bila gugur sebagainya, tak gugur sebarang daun. Illa ya'lamuha. Kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada biji benih dalam kegelapan bumi, dalam dasar bumi ini. Wala ratbin wala yabisin, tak ada yang basah, tak ada yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab yang nyata. So memang daripada ayat ni dan ayat-ayat yang lain banyak, Allah Ta'ala tahu setiap detail perkara. Apa jadi hatta pada badan kita ni, setiap sel yang berlaku yang terjadi, mati, hidup, semua Allah yang tahu. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Tapi bagi Ibn Sina dan siapa-siapa yang semazhab dengan dia dalam perkara ni, mereka menganggap Allah Ta'ala tahu ilmu menyeluruh. Detail Allah Ta'ala tak tahu juga. Ini benda-benda ni bawa pada kufur lah. Sebab bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Quran dan hadis Nabi. Bahkan bila orang tu nak mengatakan bahawa sedemikian, dia memang opposite kepada Quran dan hadis. Sebab tu kenapa dalam perkara ni, kita kata para ulama keluarkan hukum berkenaan dengan kekufuran dia. Walaupun kita kata bab masalah Syiah tu satu benda lah, tapi bab berkenaan masalah kufur tu memang keluar. Okey. Jadi dia kata kat sini macam disebutkan oleh para ulama. Dia kata macam contoh, dia kata dia ni dari Quramitah,
kerana dia kata-kata kufur yang terkenal. Dia kata, dan kerana ini para ulama kufurkan dia, dan ada diceritakan taubat dia. Ada para ulama menceritakan dia bertaubat sebelum mati. Wallahu alam dengan apa dia mati. Tapi kalau nak cerita berkenaan dengan apa pendapat dia yang ada ketika dia hidup, kita bincangkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan jilid 2 1031 dia kata, wa kana Ibnu Sina, dan Ibnu Sina kama akhbara an nafsihi, macam dia beritahu tentang dirinya sendiri. Qala, dia berkata, ana wa abi, aku dan bapaku, min ahli da'watil hakim, aku ni daripada dakwah, ahli dakwah hakim. Hakim maksudkan yakni hakim bi amrillah al-Ubaidi, yang menghukum atau memerintah di Mesir. Ini kerajaan Fatimiyah punya apa cabang. Jadi dia memang dakwa diri dia mengikut orang sana. Memang dia mengaku dia bukannya pengikut ahli sunnah, tapi dia adalah daripada pengikut Batiniyah ataupun Ismaili. Okey. Dan dia kata memang Qaramitah atau Batiniyah ni yang mereka tak beriman dengan awal kejadian dan juga penamat. So balik pada asal kejadian tadi, orang tak percaya. Dan tempat kembali nanti macam bangkit semula dengan jasad, orang tak percaya. Sebab tu kenapa dia ada pendapat tersebut. Dan falsafah tadi membantu untuk dia berfikiran macam tu. Kan? Bahkan kadang-kadang ada di kalangan mereka ni hatta tak ada Tuhan yang menciptakan. Macam dia kata Tuhan ni yang menciptakan sentiasa, tak ada. Jadikan sekali, lepas tu kemudian biarkan macam jam atau jam automatik. Tuhan buat, Tuhan tinggalkan. Kita pula Allah Taala apa sebutkan dalam Quran, kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah Taala dalam urusan. Mana hari ni kita berdoa, besok kita berdoa, kita minta penentuan hidup kita. Allah Taala tentukan tiap-tiap hari. Bukan ada masa yang kita kata Allah Taala tak ada urusan. Nah, ini masalah kita, kalau Allah ciptakan tanpa urusan, dan apa Allah Taala buat sekarang? Ni masalah mereka. Tidak ada rasul diutuskan yang datang dari Allah Taala. Ini yang disebutkan dalam sebahagian besar daripada Qaramitah dan Batiniyah. Qaramitah dan Batiniyah punya fahaman. Sebab tu kenapa dia cenderung situ. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri dalam kitab Sawa'iqul Mursalah jilid 3 1105, dia kata mulhid, etis, kata bal ra'sul malahidati millah, bahkan dia ni ketua kepada atheism agama. Apa yang disebut oleh dia membawa kepada tidak percaya pada Tuhan. Baik, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah sebut perkara ni. Dia sebut dalam kitab Lisan Mizan, Ibnu Hajar Asqalani dia kata, telah berkata qala Ibnu Abi Hamawi al-Faqih Asy-Syafi'i, berkata Ibnu Abi Hamawi faqih Syafi'i yang Syarihul Wasit, yang buat penjelasan kitab Al-Wasit karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali yang kitab fiqh Syafi'i dia ada 3 kitab. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Mabsut. Al-Wajiz tu yang kalau kita belajar kitab Al-Aziz, Syarah Al-Wajiz yang dikarang Imam Rafi'i, itu penjelas bagi kitab Wajiz Imam Ghazali. Yang kedua ni kitab Al-Wasit yang dikarang oleh beliau, disyarah oleh Ibnu Abi Hamawi. Maka dalam kitab ini dia dalam satu kitab lain, kitab Milal wan Nihal. Milal wan Nihal yang membincang berkenaan dengan masalah kepercayaan, agama dan pegangan manusia ni. Dia kata apa? Lam yakun ahadun min haula. Dia kata tidak bangkit seorang pun di kalangan mereka, yakni falsafah Islam, ahli falsafah yang Islam ni, maqam Abi Nasr Al-Farabi wa Abi Ali Ibn Sina. Dia kata kedudukan seperti mana Abu Nasr Al-Farabi dan juga Ibnu Ali Ibn Sina. Wa kana Abu Ali aqwamur rajulain wa a'lamuhuma. Dan dahulunya Abu Ali itu Ibn Sina gelaran dia, dia lebih lurus di antara dua lelaki tersebut. Al-Farabi lagi teruk. Kemudian dia bincangkan dalam buku ini, dia kata apa? Wa qad ittafaqal ulama, dan para ulama telah bersepakat ala anna Ibn Sina kana yaqulu bi qidamil alam. Ibn Sina dahulu berkata dan berpendapat tentang alam ini kidam, tidak ada awal. Alam ini tidak ada awal. Kalau tak ada awal tu Allah Ta'ala lah. Alam ni Allah lah. Allah Ta'ala yang tidak ada awal. Alam ni ada awal. Makhluk apa sekalipun yang ada, semua ada awal. Kalau dia kata alam ini tak ada awal, maka dia menyamakan alam ni dengan Allah. Okey. Dia kata dia berpendapat dengan dengan apa dia kata dengan apa kidamnya alam ni kidam, dia kata. Dan juga para ulama bersepakat nafil ma'ad jismani. Ibn Sina ni berpendapat atau berkata tentang menafikan kembalinya kebangkitan semula dengan jisim badan.
Dia anggap tak ada. Walaupun Quran dan hadis kata ada. Atas Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang sahih, dia kata kullu bani Adam yabla illa ajbaz zanab. Semua anak Adam ni akan hancur binasa kecuali hujung tulang belakang dia tu, hujung ekor dia. Minhu khuliq, daripada ia dia dijadikan ketika dalam perut ibu tu, di situ tempat mula dia dijadikan. Wa minhu yurakkab, dan daripada ia akan disusun semula. Yang datang tentang kita dibangkitkan semula. Itu yang datang dalam Al-Quran Karim, kisah apa? Kisah permintaan Ibrahim, ayat Al-Baqarah 260. Dia kata, wahai Tuhan, tunjukkan aku macam mana hidupkan yang telah mati. Kau tak suruh dia ambil burung, cincang-cincang, panggil dan hidup balik. So memang semua dalil-dalil datang tunjukkan kematian, lepas tu hidup semula akhirat dengan badan, itu adalah akidah kita. Kita akan bangkit semula. Tapi bila Ibn Sina tak setuju. Dan dia kata, tapi dia tak mengingkari kembali semula jiwa. Jiwa okey. Jiwa akan ada balik, tapi badan tidak. Tapi ini opposite kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Dan dia dinukilkan, wa nukila anhu annahu qala, dan dinukilkan bahawa dia berkata, innallaha la ya'lamu juz'iyat bi ilmi juz'i bal bi ilmi kulli. Allah Taala tidak mengetahui juzuk-juzuk perkara, bahkan dengan ilmu yang juzuk, bahkan Allah Taala dengan ilmu menyeluruh. Ini masalah kita, sedangkan kita macam sebut tadi, Allah Taala tahu semua, tak ada benda yang tak tahu. Okey. Azan dulu. Bagi azan dulu. Saya sama ulit. Saya nak nukilkan kata-kata. Tapi lah benda ni agaknya sikit. Okey. Allahu'alam. Rabbana Islam dina. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka dia kata, dia nisbahkan kepada dia tiga pendapat tadi lah, yang masalah tadi. Pertama, masalah alam ini kidam. Kedua, masalah tak boleh bangkit semula manusia dengan jasad, dengan jisim. Ketiga, dia kata Allah Ta'ala tak tahu benda-benda juzuk. Dia tahu benda menyeluruh sahaja. Okey. Lalu berkata Ibn Hajar Asqalani, faqata'a ulama zamanihi, maka telah memutuskan ulama zamannya. Wa man ba'dahum, dan siapa di selepas mereka, minal a'immati, di kalangan para imam, mimma yu'tabar qaulahum, daripada orang yang diambil kira qauluhum, kata-kata mereka, usulan furu'an, dalam usul dan furu', ulama ni, bi kufrihi, tentang kufurnya Ibn Sina, wa bi kufri Abi Nasr Al-Farabi, dan kufurnya Abi Nasr Al-Farabi, min ajli i'tiqad fi hadil masail, dengan demi kerana i'tiqad mereka pada masalah-masalah tadi. Wa anna khilafu i'tiqad muslimin, dan dia menyanggahi i'tiqad ahli Islam. Tamat nukilan daripada Lisan Mizan jilid 2 muka surat 293. Okey. Dan Imam Ghazali sendiri bila dia mengkufurkan Ibn Sina, dia sebut tentang tiga perkara sebutlah, tiga pendapat yang Ibn Sina sebutkan dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal muka surat 144. Dan kita kata memang dikatakan sebut begitu. Ibn Katsir sebut dalam Bidayah wa Nihayah, diceritakan, dia kata apa? Wa qala Hasan al-Ghazali, Imam Ghazali telah meringkaskan kalamahu, kata-katanya, fi maqasidil falasifah, dalam maqasid falasifah, satu kitab Imam Ghazali, thumma radda alaihi fi tahafuti falasifah. Kemudian Imam Ghazali jawab balik dalam kitab Tahafuti Falasifah fi 20 masalah, dalam 20 persoalan. Wa kafarahu fi 3 masail minhunna. Dari 20 persoalan tu yang ada Ibn Sina sebut, dia kufurkan Ibn Sina pada tiga pendapat, tiga perkara. Itu pendapat iaitu wahia qauluhu bi qidamil alam, itu tentang kata-katanya alam ini kidam, tak ada awal. Wa adami ma'ad jismani, dan tak bangkit manusia dengan jasad. Wa annallaha la ya'lamu juz'iyat, dan Allah tak tahu juzuk perkara. Mana apa jadi detail tak tahu, tapi kita tahu dalam Quran Karim datang Allah tahu detail. Semua kecil-kecil benda Allah tak tahu. Jadi dia kata tak, Allah tak tahu benda menyeluruh. Benda-benda yang umum je, yang kulli, yang menyeluruh, yang juzuk tak tahu, dia kata. Jadi dia kata dan dalam daripada 20 persoalan tu, 3 dia kafirkan, dalam 17 lagi dia bid'ahkan. Dia kata dia bid'ahkan akan pendapat Ibn Sina. Tapi 3 dia kafirkan. Ini yang kita katakan ada sebut. Okey. Selain dari itu juga ada yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, dibahaskan berkenaan dengan apakah bahagian perkara yang ada masalah pada Ibn Sina. Okey. Dia kata Ibn Taimiyah rahimahullah telah sebut dalam kitab Raddul Alal Mantiqiyin, menolak kepada golongan ahli mantik. Yang dikata apa? Ibn Sina takallama fi asya'a min ilahiyat wa nubuwat wal ma'ad wa syara'i'. Dia kata Ibn Sina telah berkata-kata tentang ketuhanan, kenabian, pengembalian semula hari kiamat, syariat-syariat. Dia kata
lam yatakallam fiha salafuhu, yang tak pernah bercakap macam dia cakap orang sebelum dia. Mana ada ahli falsafah sebelum dia pun tak pernah cakap macam dia. Wala wasalat ilaiha uquluhum, dan tak sampai kepada pendapat-pendapat ni akal mereka. Wala balaghatha ulumuhum, dan ilmu mereka pun tak sampai ke situ. Fa inna ustafadaha minal muslimin, kerana dia ambil faedah benda ni daripada orang Islam. Wa in kana inma akhadha anil malahidah al muntasibin al muslimin kal ismailiyah, sekalipun dia ambil pendapat tadi daripada golongan malahid, golongan etis yang dinisbah kepada orang Islam, yang seperti orang Ismailiyah. Diorang tak percaya Tuhan tapi diorang ikut juga. Wa kan ahli baitihi min ahli da'watihim, dan ahli keluarga Ibn Sina ni termasuk daripada ahli dakwah Ismailiyah. Min atba'il hakim al-Ubaidi, pengikut Hakim Ubaidi, alladzi kana huwa wa ahlu baitihi wa atba'uhu ma'rufina 'inda muslim bil ilhad. Jadi ketahui dia, ahli keluarga dia, pengikutnya terkenal di sisi orang Islam dengan atheism. Dan dia kata ahsana ma yazhirunahu dinir rafd, yang mereka lebih zahirkan elok dekat situ lebih daripada mereka zahirkan daripada agama atau fahaman Rafidah. Diorang Rafidah tapi diorang lebih cenderung kepada masalah atheism. Atheis, tak percaya Tuhan. Dia kata, dan mereka dalam batin mereka menyimpan kekufuran yang kosong, dia kata. Dan dia kata dia berkata Taimiyah dalam kitab dalam tempat yang lain, dia kata wal maksud huna, dan tujuan kita cakap kat sini, anna Ibn Sina akhbaru an nafsihi an ahla baitahu. Dia kata ahla baitihi, dia bahawa Ibn Sina beritahu tentang keluarga dia, abahu akhahu, bapa dia dan saudara dia, kanu min haula'il malahidah, termasuk di golongan etis itu. Wa innama ishtaghala bil falsafah bidzalika, dan dia sibuk dengan falsafah demi kerana itu. Sebab untuk supaya dia teruskan, pasal kalau dia balik kepada Islam, maka pendapat yang Ismailiyah tu ada untuk atheism tadi takkan lepas. Tapi bila dia ikut falsafah, dia akan jumpa jawapan-jawapan untuk meneruskan pendapat dia. Ini macam dikatakan juga oleh Az-Zahabi dan kitab Siyar An-Nubala, dan ada kitab Asy-Syifa dan selainnya yang tak boleh dan tak dapat dibahaskan, banyak lagi benda yang ditulis. So, jadi secara tak langsung kalau kita faham dari sini, Ibn Sina daripada apa yang dia percaya, apa dia sampaikan, apa yang dia faham atau apa yang dia iktikadkan, memang lebih kuat keluar Islam daripada dalam Islam. Cuma memang dia sendiri tak pernah mengaku keluar agama. Ini kena faham dalam konteks malah pengkafiran. Para ulama dalam konteks ni, kita boleh bincang apa orang tu cakap, dan kita tengok daripada isi kandungan kata-kata dia dan apa penjelasan yang dijelaskan. Sebab penjelasan dia bukan hanya setakat statement satu, dia buat buku, kitab tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang syariah, tentang kebangkitan semula, yang memang dia jelaskan dengan detail ketidakpercayaan dia berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Itu punca dia. Sebab kalau kita setakat orang tu tercakap sekali, mungkin kita kata mungkin ada maksud lain. Tapi ini dia jelaskan dalam buku-buku dia, yang dia jelaskan berkenaan perkara tersebut dengan terperinci. Maka sebab tu para ulama hukumkan kepada dia dengan terkeluar daripada Islam. Cuma ada timbul tajuk dinukilkan macam dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan kitab Bidayah Nihayah. Dia kata apa? Sesungguhnya dia dikatakan bahawa dia telah bertaubat ketika kematian. Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Sebab kerana kita tahu bahawa dikatakan bahawa dia telah bertaubat ni disebut oleh banyak orang. Contoh macam Ibnu Khalqan dalam kitab dia, dia kata dia sebutkan berkenaan dengan Ibn Sina ni ketika sebelum dia mati tahun 58 tahun, umur dia 58 je. Umur dia 58 tahun ketika dia mati. Ketika dia mula sakit tu, sebab seminggu sakit, seminggu sembuh, dia tak larat dah. Dan hampir-hampir nak mati, dia pun mula berhenti untuk mengambil ubat. Mana orang dia berhenti pasal dia dah rasa hampa, sakit sihat, last sekali dia lepaskan tak nak berubat. Jadi walaupun dia seorang yang tahu perubatan, tapi dia telah tinggalkan berubat sebab dia dah tak larat. Bahkan dia kata al-mudabbirul ladzi fi badani qad ajaza an tadbirihi fala tanfa'uni mu'alajah. Dia kata pengurus yang mengurus dalam badanku telah lemah daripada pengurusannya, maka tak bermanfaat aku berubat. Maka dikatakan bahawa dia telah mandi, bertaubat, bersedekah, dengan apa dia ada tu bagi semua pada orang fakir miskin. Dia pulangkan balik apa-apa yang penzaliman yang dia ada buat, dia pulangkan semua mana yang dia tahu. Kemudian dia bebaskan semua hamba-hamba dia,
Dan dia mula dikatakan mengkhatamkan Quran pada setiap 3 hari sekali sampai dia mati. Ini dalam kitab Wafayatul A'yan, kitab Ibnu Khalqan, jilid 2 160. Ini yang disebutkan. So para ulama bahaskan macam ni. Bila kita dengar berkenaan dengan apa kata-kata kufur dia, kemudian kita ada pula masalah kata taubat dia, kita tetap akan katakan segala kata-kata kufur dia tadi salah. Salah. Tidak boleh dikatakan bahawa benda berkenaan boleh diterima dan kita boleh berlapang dada. Sebab itu masuk usul akidah. Kalau ada benda tu dalam cabang-cabang akidah yang kita tak faham, contoh macam dia tak setuju berkenaan dengan dalam syurga tu nanti susu jenis apa. Kan syurga ada sungai susu. Soalan susu apa? Lembu ke, kambing ke? Katakanlah dia tak setuju susu lembu. Itu tak ada masalah lah. Susu kan banyak susu. Susu unta ke? Tapi kita beriman syurga ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai madu. Disebut dalam Quran, sebutkan sungai-sungai tadi. Soalan sekarang kalau orang tu saya tak setuju susu lembu, mesti susu kambing. Kalau dia bincang macam ni, kalau orang cakap itu, ini cabang akidah bukannya usul. Tapi kalau dia kata saya tak setuju susu ada, sungai susu ada, dia kafir. Saya tak setuju ada sungai madu, kafir. Al-Quran kata ada, awak kata tak ada. Awak siapa? Takkan Allah Ta'ala tipu awak betul? Itu konsep dia. So kalau dia kata benda pada cabang-cabang akidah, kepercayaan berkenaan daun syurga, macam mana kalau emas, macam nak fotosintesis, itu benda tu tak ni lagi. Tapi kalau dia kata dia detail pada masalah tadi, masalah ilmu Allah, masalah kebangkitan hari akhirat, masalah berkenaan dengan alam ini, kidam, tidak ada awal, ini adalah usul akidah yang tak boleh kita beringan pada perkara tersebut, bermudah-mudah. Dan bahkan kita kena bertegas bahawa ini adalah kata-kata kufur. Dan bahkan para ulama sebelum kita mengkafirkan dia dengan sebab pendapat-pendapat berkenaan. Dan bukan pendapat tadi bukan dia sebut sepatah, dia jelaskan dalam buku-buku dia. Dia terangkan dan dia bahaskan. Sebab tu diorang kata macam tu sebut tadi kan, Imam Ghazali sendiri kafirkan dia sebab dia cakap macam tu. Dia bukan benda ringan-ringan. Imam Ghazali sendiri kita tahu dalam kes yang lain sering menjadikan alasan untuk melepaskan orang. Kalau orang tu kata kufur pun dia kata mungkin. Macam itu macam kes Abu Yazid Al-Bustami. Bila dia melafazkan kata-kata pelik, kata macam ni, kata macam tu, lepas tu subhani, mak suci aku tu, Imam Ghazali boleh kata apa? Mungkin ketika cakap tu dia tengah mabuk cinta kepada Allah sampai terlepas cakap. Dia cari alasan untuk tak kafirkan orang. Tapi bila Imam Ghazali sendiri mengkafirkan Ibn Sina dalam konteks ini dengan kata-kata tersebut, ia satu sangat benda serius. Sebab saya ulang balik, Imam Ghazali dia suka cari alasan. Kalau orang tu lafaz kufur pun mungkin maksud dia lain. Dia kata mungkin maksud dia lain. Tapi bila bincang tentang apa disebut oleh Ibn Sina, Imam Ghazali dia bahaskan 20 persoalan. 3 tu dia kata kafir. 3 benda yang Ibn Sina sebut ini kufur. 17 lagi dia kata bid'ah. So dia benda-benda macam ni kena faham. Ia bukan benda kecil. So kita tetap apa kekufuran yang dilafazkan oleh dia, kita kena ambil serius. Kita bimbang nanti kita cakap dia bagus, anak kita follow fahaman dia dalam perkara berkenaan. So bab akidah kena terus terang. Tapi bab berkenaan dengan dia mungkin bertaubat di akhir hayat dia, wallahu a'lam, kita anggap dan kita harap ia adalah benar. Kita harap dia adalah benar. Macam diceritakan oleh Ibnu Khalqan berkenaan dia bertaubat. Tapi kita tak tahu kecuali diisytiharkan balik. Sebab dalam kes masalah taubat pula, tuan-tuan kena faham bahawa taubat orang tu dia mesti zahir untuk kita hukumkan dia selain daripada apa yang dia buat sebelum hidup, ketika hidup. Tak boleh kita rasa agak-agaknya bertaubat dah kot. Kita tak boleh macam tu. Saya pernah ingat waktu kapal Sing mati dekat highway kan. Ada orang Islam kita, dia kata jangan cakap bukan tentang dia syahadah sebelum mati. Saya macam dia benar kan, baik betul hati manusia Malaysia ni. Sampaikan macam tu sekali baik sangka. Mana boleh macam tu? Kita kalau dia lafaz depan kita dia sebagai Muslim, kita tak akan keluar daripada Islam. Tapi kalau dia kata dia buat benda-benda kufur, kita anggap dia terkeluar Islam. Unless dia taubat. Tapi kalau dia betul-betul taubat, kita harap Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Tapi kalau dia kata dia tak bertaubat, maka itu adalah benda yang keluar daripada agama. Sebab benda-benda tadi, kalau macam disebut oleh Nabi SAW, innar rajula, kita ingat sungguh seorang itu la yatakallam bi kalamatin min sukhtillah,
pasti berkata-kata dengan kata-kata daripada kemurkaan Allah. La yulqi bihi bala, yang dia tak hirau kata-kata dilafazkan tadi. Yahwi biha, dia menjunam dengan kata-kata tersebut. Fi nari jahannam, dan neraka jahannam, 70 kharifah, 70 tahun. Mana seorang manusia tu akan berkata-kata dengan kata-kata yang dia tak hirau dia cakap kalimah tadi. Daripada kemurkaan Allah Ta'ala, dia tak hirau, tapi Allah murka. Dia menjunam dan neraka dengan sebab kata-kata dia 70 tahun. Itu sebab kita kata benda ni bukan kecil. Ada kata-kata yang dilafazkan boleh mengkufurkan manusia, terkeluar daripada agama. Dan kemudian pula satu lagi perkara lain, tentang masalah hubungan kita dengan dia. Dia bila orang kata pula tapi dia buat baik. Orang kata tapi dia baik, dia berjasa. Jasa dia tadi tak boleh menghilangkan masalah benda yang salah yang dia buat. Ini kena faham. Sebab konteks dalam Islam ni pernah jadi kes dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan baca hadis Sahih Muslim, pernah Nabi SAW keluar dengan para sahabat berjihad. Ada peperangan. Kemudian lepas peperangan berlaku, para sahabat dengan Nabi duduk berehat. Ada para sahabat start bilang, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Dibilang. Tiba-tiba orang sebut nama seorang lelaki, fulan syahid. Nabi dengar, Nabi kata dia dalam neraka. Para sahabat ketika tu kelang kabut. Sebab dia kata, ya Rasulullah, lelaki ni dulu tadi dalam peperangan orang paling ke depan. Orang paling ke depan, paling depan sekali. Rempuh musuh seorang-seorang. Nabi kata, aku nampak dalam neraka. Para sahabat dah confused. Dah, rempuh musuh tapi masuk neraka, macam mana ni? Nabi nampak ikut wahyu. Para sahabat nampak ikut apa depan mata mereka. Jadi apa jadi? Ketika itu para sahabat mula bising. Macam kan bercakap. Lalu tiba-tiba ada seorang sahabat angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, aku saksi engkau. Lepas tu Rasulullah kata, macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, lelaki ni tadi dalam peperangan, aku bersama dengan dia sepanjang peperangan. Dia ke depan, aku ke depan, dia ke kanan, aku ke kanan. Mana dia pergi, aku ikut. Sampai satu peringkat dia cedera badan dia. Cedera pada badan dia banyak sangat. Dia sakit, dia tak tahan. Dia letak pangkal pedang dia dekat tanah, hujung pedang dekat dada, dia jatuhkan badan dia atas pedang dia. Dan dia mati. Ketika itu Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Nabi bersyahadah, sebut aku bersaksi pada Tuhan Allah dan aku bersaksi aku utusan Allah Taala. Nabi panggil Bilal, suruh keluar daripada kemah dan mula jeritkan satu perkara untuk semua orang dengar. Lepas peristiwa tu, Nabi suruh dua orang dengar. Mana seruan Bilal ketika itu dua kalimah. Kalimah pertama, ala la yadkhul jannah illa nafsul mu'minah. Ketahuilah, takkan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman. Takkan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman. Wa innallaha la yansuru hadzal din. Kalimah kedua adalah Allah Taala pasti bantu agama ini bi rajulin fajirin, dengan lelaki yang jahat. Mana orang tu mungkin dia penjenayah, jahat, ahli neraka, tapi dia bantu Islam. Ini benda boleh berlaku banyak sekali. Macam dulu sebelum ni kan, macam zaman apa, pemerintahan kubu besi ya di tanah Arab, diktator yang jahat tu. Ketika dia memerintah, walaupun dia jahat, tapi ketika zaman dia lah aman. Rakyat boleh lagi makan dan sebagainya. Macam Muammar Gaddafi menyampah kan. Ketika dia jahat, tapi rakyat aman, kenyang perut. Kami di Yaman dulu, dengan Ali Abdul Saleh pun macam tu juga. Macam Saddam Hussein ketika dia merintah, macam tu juga. Maksud dia orang jahat. Memang perbuatan dia memang perbuatan ahli neraka. Perbuatan dia orang buat, ahli neraka punya perbuatan. Seksa orang ramai, bunuh suka hati. Tapi Allah Ta'ala bantu agama kadang-kadang dengan orang macam ni. Zaman dia aman, orang boleh datang belajar. Ulama boleh lagi menyampaikan agama. Tapi bila lepas terbalik, dengan jatuh orang ni, kacau bilau, naik sini orang jahat lain sebagainya, habis. Tak boleh belajar agama langsung. Tak ada lagi tempat untuk orang Islam mencedok ilmu Islam yang sebenar. Ini kadang-kadang kena ingat. Sebab tu macam Ibn Sina, kita boleh menganggap macam tu. Dia baik daripada segi jasa dia, tapi tidak boleh kita sebutkan dia ataupun terima dia daripada masalah akidah. Akidah dia sesat, kita kata sesat. Tapi dalam masalah jasa dia, Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Ataupun macam dia taubat ke tidak, Allah lebih tahu. Tapi luaran kata-kata dia, sampai kalau hatta Imam Ghazali pun sendiri pun kafirkan dia, itu adalah benda yang berat. Benda yang sangat berat sebenarnya. Bukan benda ringan. Macam Ibn Salah tadi dia kata syaitan min syaitanil ins. Satu syaitan dari syaitan manusia. Itu pun satu kata-kata yang berat. Yang bukan ringan. Pasal ulama-ulama ni bukan ulama yang kerja dia mengkafirkan orang.
Tapi bila diorang bercakap, maka kita kena ambil iktibar. Sebab tu kalau kita kata macam nak bersempena dan sebagainya, nama dia, yelah tu pula kalau orang kata nak benda tak kisah kan. Sebenarnya kalau kita nak letakkan masjid Buah Pelam pun aci. Masjid apa? Masjid apa? Masjid Pelam. Atau masjid Harum Manis. Masjid kayu merbau ke, bunga cengkeh ke kan. Aci je. Tak ada masalah. Tapi bersempena tadi kalau dia kata benda-benda tak ada nisbah kepada apa rosak akidah tu, insya-Allah tak ada masalah. Tapi yang ada rosak akidah ni kita bimbang anak-anak kita menjadikan orang macam ni idola untuk pegangan hidup, lalu memberi kesan kepada masalah agama dia. Jelas? Wallahu alam. Ada soalan? Yuk. Okey, dengar. Soalan ditanya oleh abang kita, adakah telah tertegak hujah oleh pemerintah? Kan memang sebenarnya pemerintah tempat dia tinggal, pemerintah tempat tu di Bukhara tu dia orang memang ahli sunnah. Yang Batini ataupun Fatimiyah tu dekat Mesir. Cuma kita kata balik pada asal. Para ulama dalam kes ni kata apa dia cakap ni kufur. Maka bila dia kata kafirkan dengan kata-kata tadi, dia tak perlu pergi mahkamah. Kita sebut bukan masalah kalau kita nak laksanakan hudud. Kata orang yang keluar agama, ya perlu pada mahkamah. Adapun pada masalah kalau orang tu keluar kata-kata kufur, tak perlu mahkamah. Terutama bila dia dah buat buku, dia karang, dia bahaskan. Saya ulang balik. So para ulama bukan hukum dia dengan kata-kata dia macam tersasul cakap. Tersasul cakap, boleh jadi saya tak maksud itu. Boleh patah balik. Dia jelaskan dalam kitab dia Ilahiyat, Nubuwah, dan dia terangkan macam tu. Sebab tu bila kita kata macam apa yang Ibn Taymiyah kata, dia pergi kepada kitab-kitab tadi, apa tak pernah orang sebelum dia buat. Ini kena faham. Pasal itu kena faham. Maksud Iqamatul Hujjah tadi, dengan apa dia tulis tadi jelas. Macam Ibn Arabi, Wahdatul Wujud. Tak perlu tunggu kena panggil oleh mahkamah. Kita baca kata-kata, dia dah cukup untuk kita tinggalkan. Macam kalau kita kat Malaysia ni pun, kalau macam kes dulu, orang yang menafikan ijma'. Ijma' dalam masalah hukum-hukum Islam, dia nafikan. Tak perlu tunggu panggil mahkamah. Untuk kita jelaskan dia sesat, tak perlu tunggu. Madai dengan apa dia cakap, kita soal balik, dia terangkan, cukup dah. Dengan apa penjelasan dia, dia kata contoh macam, yelah rejam ni memang Nabi pernah buat, tapi ia memburukkan rupa Islam. Kalau kita buat, Islam buruk. Kita tanya Nabi buat. Lepas tu kalau buat, Islam buruk. Tanya soalan balik, Nabi buat. Nabi buat, Islam buruk. Takkan Nabi buat benda Islam buruk? Tapi ini kadang-kadang orang cakap dan tak sedar. Ini benda yang kita kena ingat. Iqamatul hujjah dalam masalah kita kena panggil, suruh bertaubat, tak nak bertaubat, bunuh, itu kerja kerajaan. Adapun para ulama untuk menjelaskan kesesatan, tak perlu itu. Cukup dengan apa benda penjelasan orang tadi. Kalau memang tak ada tulisan lain, dalam buku dia 200 buah buku. So para ulama boleh cek balik kat mana kedudukan benda berkenaan. Dan memang kita tahu bahawa benda-benda ni tadi pada ulama-ulama seperti Imam Ghazali, dia thorough, dia teliti. Ibn Taymiyah dia teliti dalam masalah perkara-perkara tadi. Dia takkan tiba-tiba keluar cerita kerana satu kata-kata je. Kumpul semua kata-kata baru dia cakap. Itu beza dia. Sebab tu kita Iqamatul Hujjah tadi dan oleh pemerintah dalam perkara ni untuk orang sesat tidak perlu. Cak Japin takkan tunggu Jabatan Islam kata sesat baru kita tahu dia sesat. Faham Dalam ilahiyat dan juga ma'ad. Dia memang ada buku, nama dia Ilahiyat. Ada bercetak. Tuan-tuan boleh cari PDF, ada jual. Ada dalam PDF. Ilahiyat. Yang sezaman betul dengan dia, kalau ikutkan Abu Hasan Al-Asy'ari sezaman. Dia mati 390. Abu Hasan Al-Asy'ari pengasas mazhab Asy'ariyah tu. Dia mati 390. Ya. Sebab tu kenapa yang disebut oleh Ibn Hajar Asqalani, dia kata ulama zaman dia sendiri dah keluarkan hukum tadi. Tapi bila kita nukilkan macam Imam Ghazali. Sebab apa Imam Ghazali orang nukilkan? Sebab Imam Ghazali orang hormat. Kalau Imam Ghazali pun silap lagi mengkafirkan orang, pelik tu.
Faham tak? Bila kita kata Imam Ghazali, dia punya perangai bukan kerja dia kafirkan orang. Bahkan pernah timbul, saya sebut tadi, Abu Yazid Al-Bustami pernah lafazkan Subhani, Subhani, bukan Subhanallah, Subhani, Maha suci aku. Lalu Imam Ghazali kata apa? Barangkali kata-kata ni keluar sebab dia mabuk. Mabuk cinta pada Allah, terkeluar kata-kata tu. Imam Ghazali bercakap macam tu pada kalimah itu. Tapi bila kes yang Ibn Sina tadi, dengan jelas dia kata kafir. So kita tengok siapa yang bercakap. Yang kafir kan tadi bila saya sebut Imam Ghazali tadi, itu bukan benda kecil. Sebab Imam Ghazali memang dia sering juga bersangka baik. Kalau dia cakap, kita cari alasan. Kod-kod bukan, kod-kod bukan. Tapi bila dia cakap macam tu, dia besar. Kita faham Imam Ghazali tak jauh mana. Pasal Imam Ghazali mati 505. Dalam tempoh lebih kurang kelahiran Imam Ghazali, tak lama lepas tu dia mati, Imam Ghazali lahir. Lebih kurang, jarak tak jauh. Jelas okey. Soalan lain. Itu yang kita kata tadi. Kalau dia bertaubat, kalau, itu yang kita kata kalau. Sebab Ibnu Khalqan, dalam Wafatul A'yan, dia kata, tapi lah, wording dia cakap tu pun tak kena. Ketika dia sakit tu, dia kata, pentadbir dalam badanku dah tak mampu nak mentadbir dah. Maka tak guna aku berubat. Ayat tu, pentadbir sebenar siapa? Allah. Kan pentadbir dalam badanku dah tak boleh mentadbir. Dia sebutnya tu. Maka tak guna dah berubat. Maka dia berhenti berubat. Dia start sakit, dia lepas tu dia mandi, dia bertaubat sebagainya. Cuma lafaz tu boleh memberikan pengertian kufur. Apa takbir dalam badan kita? Apa takbir pula? Allah yang takbir kita. Bukan kita takbir badan kita sendiri. Faham kan? Jadi memang kita kata benda tersebut, kalau sekalipun dia bertaubat, kita harap Allah Ta'ala akan terima kiamat nanti. Allah Ta'ala kan boleh mengampunkan apa saja. Tapi kita kata benda berkenaan kalau dia bertaubat betul, di sana nanti. Atas dasar depan Allah Ta'ala terpulang pada Allah. Tapi atas kita di sini, kita akan kata bahawa dia bukan satu idola yang patut diagungkan. Jelas? Yep. Apakah pendapat Ustaz tentang nama masjid ini? Saya tak ada masalah nama masjid tuan-tuan sekalian. Sebab kita kena tengok zaman, masa. Sebab saya ulang balik pada mula tadi saya sebut. Penjelasan tentang Ibn Sina punya akidah, tidak ramai orang tahu. Bahkan macam orang tak berani sebut. Bila saya kata Imam Ghazali kafirkan, orang terkeliak mata. Imam Ghazali kafirkan, takkan kot kan? Ada orang kata takkan kot. Ada buku Imam Ghazali tulis, sebutkan. Sebab benda ni macam satu benda, kadang-kadang orang kita ni dah hormat sangat seorang, orang tu buat apa pun rasa betul. Ataupun tok saya cerita, macam saya ada kes dekat Malaysia, ada ni kisah benar. Ada tok guru pondok, saya sebut nama lah. Dia tok guru pondok lah. Baguslah dalam bab mengajar kitab dan sebagainya. Memang tok guru pondok betul. Tapi dalam masa sama, dia jual batu-batu yang cincin ni dengan khasiat-khasiat. Itu stop lagi dah. Dia jual tulang duyung. Pada anak murid ni, dia jual tulang duyung. Anak murid pun belilah untuk apa? Untuk apa? Pelaris, untuk sekian. Tok guru pondok ajar tauhid, ajar akidah, ajar sekian, ajar tentang fiqh, hadis, yang patutnya lebih kenal Tuhan banding orang lain. Dia ajar anak murid dia pakai cincin macam tu. Dia jual pula. Tapi kalau kita cerita, anak murid dia kan, yang cerita pada saya, anak murid dia sendiri. Tapi bila saya kata itu syirik tu, yang cakap macam tu, tak syirik lagi Bila kita jual batu-batu untuk pada anak murid, untuk jadikan tangkal, bukan syirik Tapi kerana apa? Hormat. Dia kata, hormat yang ada tadi, menyebabkan kita macam tak kisah. Sebab tu dia kata macam tadi kan, macam kes nama tu kan, macam pendapat tadi. Memang kita kata kalau boleh benda tersebut, kita nak, jangan sampai generasi anak-anak kita nanti tak tahu tentang pendirian kita tentang akidah. Sebab mungkin anak kita akan baca, tempat kita terima rupanya akidah ini ada oleh Ibn Sina. Bimbang itu je. Bila kita separate awal-awal, anak-anak kita faham bahawa, tak boleh rupanya. Ada benda akidah yang kita kena jaga. Itu mungkin benda tu yang lebih besar. Kita bimbang itu akan datang lah. Kalau untuk sekarang dah terlepas, nak buat macam mana? Kan? Siapa yang
Ah, okey, yang mempopularkan dia barat. Barat. Orang-orang barat. Orang barat, orang kafir yang mempopularkan dia. Kalau Tuan Haji perhatikan betul-betul, di memang di negeri-negeri orang kafir, diorang akan ambil kata-kata contoh macam Ibn Arabi ataupun Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi yang dekat yang zikir pusing-pusing tu kan. Orang Yahudi di Israel beramal dengan tarekat Jalaluddin Ar-Rumi. Diorang boleh ambil, pegang. Ni Islam betul. Islam kasih sayang, Islam cinta. So barat akan ambil orang serupa macam yang dia nak. Lepas tu dipopularkan. Nama dia dipakai. Memang buku Ibn Sina yang perubatan tu dipakai oleh mereka 700 tahun. 700 tahun. Doktor-doktor di barat, di Eropah belajar tentang perubatan, buka buku Ibn Sina 700 tahun. Tapi bab berkenaan akidah tu memang confirm orang tak pernah tahu. Sebab tu kita kena faham bahawa kaedah barat dalam mempopularkan satu perkara sangat dahsyat. Contoh macam ni, Tuan Haji pakai apa? Elektrik. Kan elektrik kita kan ada hidroelektrik kan? Hidroelektrik tu dibuat oleh seorang lelaki nama dia Nikola Tesla. Nikola Tesla ni lampu atas kepala Tuan Haji sekarang kan? Bukan lampu yang ada filament tu. Yang filament tu Thomas Edison. Lampu yang macam ni dibuat oleh Nikola Tesla. Tapi bila sebut Nikola Tesla, Tuan Haji kenal tak? Tak kenal kan? Tapi dia ni lebih berjasa banding Thomas Edison. Tapi dalam buku sekolah, muka siapa keluar? Thomas Edison. Buat mentol. Orang tak kenal Nikola Tesla. Nampak? Ini cara pemasyhuran. Lepas tu macam di barat, macam dia nakkan orang liberal. Dia panggil. Contoh macam dulu dia naikkan nama Tariq Ramadan. Cucu kepada Hasan Al-Banna. Dia kata dia ni adalah Martin Luther Islam. Martin Luther Islam. Diorang naikkan nama dia, diorang puji. Lepas tu agaknya tak pakai, untuk diorang dah keluar cerita dia rogol perempuan sebagainya. Buang. Kalau diorang naikkan orang, di barat tu pilih orang, jaga-jaga. Sebab diorang pilih tu mesti ada sebab. Bagi tahu bahawa mereka tak pernah redha. Kan Allah Ta'ala kata, walan tarda ankal yahud, walan nasara, hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha terhadap kamu, Yahudi atau Nasrani, sampai kamu ikut ajaran mereka, agama mereka. So kalau diorang puji seorang Muslim, bukan Rasulullah, orang lain, kenapa? Jaga-jaga sikit. Lepas tu bila Tuan Haji kata siapa popular kan, dia barat. Lalu sebarkan buku dia, ajaran dia sebagainya. Sebab dalam masa sama falsafah dia tu yang lebih diorang suka. Berbanding dengan masalah apa? Islam itu sendiri. Jelas? Dia? Wallahu a'lam. Ni sekejap nak naik komuter. Jadi tak boleh lama-lama sangat. Lepas bagi salam kan, solat Isyak saya lagi. Tak maaf kalau tak ikut jamuan Baik. Ala kulli hal saya harap benda-benda ni jelas pada tuan-tuan sekalian dan ia sebenarnya bertitik tolak daripada kesungguhan kita tentang akidah. Sebab anda boleh rosak masalah ibadat, boleh tersilap dalam masalah lain, Allah Ta'ala boleh ampunkan dengan mudah. Tapi bab akidah bukan benda main. Sebab macam disebut dalam hadis Nabi tadi, seorang lelaki itu boleh berkata-kata dengan satu kalimah dari kemurkaan Allah Ta'ala, dia tak hirau tentang kalimah dia cakap, dia menjunam dalam neraka dengan sebab kalimah tadi 70 tahun. 70 tahun tak sampai dasar lagi. Sebab tu kena jaga-jaga tentang perkara ni. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.